Okey, seterusnya adalah kita dah bincang semua sekali. Di sini kita nak tengok perbezaan properties of ionic compound and covalent compound. Nampak tak? Dia lebih suka cerita pasal ionic dengan covalent. Dia nak bandingkan dia dulu pula. Ionic dengan covalent. Apakah ciri-ciri properties of ionic and covalent compound? Observe, salt, sodium chloride and ice in photograph 5.2 are both substances in the same physical state. Which substance will melt at room temperature? Okay. So this book give you two types of compound. That salt is actually ionic compound, while ice is a covalent compound. So what happen when we put these two compound in a room temperature? So the ice will melt and the salt still in what solid state. Okay. So what can we describe? Different compounds have different properties. The different properties of ionic compounds and covalent compound can be studied through experiment 5.1. Okay. Jadi untuk kita mengetahui lebih detail ciri-ciri ini secara umum je, bagi idea saja. Nak lebih detail ada eksperimen 5.1. Okey, apa dia? Kita tengok. 5.1 Aim to study the differences in properties between ionic compound and covalent compound. Problem statement. What are the differences in properties between ionic compound and covalent compound? Materials, solid lead to bromide. Ni apa? What type of compound? Naphthalene, magnesium chloride, cyclohexane and distilled water. So here actually we have several substance or several compound that one of the compound is ionic. Example, lead to bromide, and another example is covalent. Covalent di mana? Covalent ni naphthalene, cetane H8 dengan cyclohexane. Okey, ini ion. Okey, cikgu dah cakap dulu ion nak kenal metal and non-metal. Kalau naphthalene, cyclohexane ni nama dia pelik-pelik, dan kita tengok formula dia tak ada pun metal, combination metal dan metal, maka dia adalah covalent. Okey, apparatus kau boleh baca test tube, spatula, dish dan sebagainya ni. Okey, kita akan buat beberapa siri aktiviti. Kita tengok dekat sini. Yang pertama adalah dari segi electrical conductivity. Which compound, whether it's ionic or covalent, can conduct electricity? As we know, what substance can conduct electricity? So we can say metal, right? Copper, iron can conduct electricity. Okay, but that is not compound. That is only a element. Element that can conduct we call conductor. Okay, kita tak nak bincang element can conduct. Kita nak tengok compound, sebatian apa boleh conduct. Okay, ini adalah sebatian, not element, not a conductor. Okay. Hypothesis. Ionic compounds can conduct electricity. Yang boleh mengkonduknya, hipotesis kita sebenarnya adalah ionic, ion. But in molten state. Molten state. Apa molten ni? Leburan. Boleh conduct tapi mesti dalam keadaan leburan and liquid or aqueous. But when in solid state cannot conduct. While covalent compound cannot conduct in whatever state. In liquid, in molten or solid, all covalent compound cannot conduct electricity in apa-apa state pun dah. Okay, variables.
manipulated type of compound responding electrical conductivity fixed carbon electrode. Okey, kita tengok di sini satu radas. Put lead to bromide powder into the crucible until half full. Crucible ni bekas lah, bekas seramik. Set up the apparatus as shown in figure 5.21. Switch on the observe whether the bulb lights up. Switch off and heat the lead bromide powder until all solid have melted. Switch on once again and observe whether the bulb light up. Repeat step 1 to 5 using naphthalene powder. Record your observation on the condition of the bulb in table 5.1. Okay, kalau cikgu baca laju, kau tengok balik buku teks ni, baca balik pelan-pelan. Jadi, dia buat satu radas ni. Okay, kemudian dia buat satu sambungan. Dia ada elektrod, karbon. Kemudian disambung kepada bateri. Kat sini ada lampu mentol, bulb. Okay. Kemudian kat tengah ni ada substance lah, compound. Mula-mula dia buat apa? Dia buat lead to bromide yang dalam bentuk berpejal. Kemudian dia on switch dan dia lihat bulb nyalaan, ada nyalaan atau tidak. Okey, solid. Sebenarnya kalau kita buat ni, bulb tu tidak menyala lah. Tidak menyala. Tapi kemudian second procedure, kita heat the lead to bromide until the solid melt. Lepas tu baru kita nampak mentol tu menyala. Betul lah hipotesis kita tu. Ionic compound can conduct. Kemudian dia ulang balik menggunakan naphthalene. Solid state, bila kita ganti dengan naphthalene tak boleh conduct juga. Okay, kemudian dia panaskan naphthalene tu sampai lebur. Macam mana? Pun sebenarnya tidak boleh mengconduct electricity. Sebab covalent compound, apa sahaja state, cannot conduct electricity. Okay, habis. Dia hanya pemerhatian sajalah, dia tak terang kenapa tak terang kan, nanti kita akan bincang. Setakat ni kita tengok dia punya observation dahulu. Okey, seterusnya apa dia buat adalah solubility of compound in water and organic solvent. Kita baca dulu. Procedure: put half spatula of magnesium chloride powder into the test tube. Add 5 cm distill of water into the test tube and shake gently. Observe the solubility of magnesium chloride in water. Repeat step 1 to 3 using cyclohexane as the solvent. Repeat step 1 to 4. Substitute magnesium chloride with naphthalene. Record the observation at the solubility of compound in table 5.2. Okey, aktiviti yang seterusnya adalah dia nak tengok dia nak larutkan dia ke dalam pelarut. Kelas pelarut ni dia ada dua jenis. Pelarut tu maksudnya dia boleh melarutkan bahan lah. Kita panggil pelarut. Ada dua jenis, satu air, water. Satu lagi jenis adalah pelarut organik. Itu kita panggil organic solvent. Ada dua jenis pelarut. Kita nak tengok. Air lah. Pelarut organik ni contoh dia ada banyak. Tapi di sini dia pakai cyclohexane. Cyclohexane ni pelarut lah. Pelarut lah, ada dua. Jadi apa yang dia buat lah, dia masukkan sebatian ion iaitu magnesium chloride ke dalam dua-dua pelarut ni. Okey. Kemudian dia goncang. Kemudian dia tengok. Apa yang berlaku adalah magnesium chloride ni dia larut dalam air. Tapi dalam cyclohexane ni sebenarnya kalau kamu tengok dia macam minyak. Dia tak larut. Tak larut. Air mana boleh larut minyak kan? Tak boleh. Okey. Manakala naphthalene kita gantikan masuk dalam air, naphthalene tak larut. Tetapi dalam kita masuk cyclohexane dia larut. Ini perbezaan dia.
Jadi kesimpulan kita adalah ionic compound can dissolve in water but does not dissolve in organic solvent. Meanwhile, covalent compound cannot dissolve in water but can dissolve in organic solvent. Itu beza dia. Okey. So seterusnya kita nak tengok melting and boiling point bagi dua-dua compound ni. Tapi cikgu rasa untuk hari ni cukuplah. Video tadi dengan video kali ni untuk sesi kelas untuk hari ni. So ini saja kelas. Untuk properties yang lain kita akan sambung lah. Kita akan sambung. So itu saja, tinggal satu saja kot properties tapi dah banyak sangat ni. Kita lihat dulu. Okay, so untuk hari ni ada dua video. Okay, untuk pengukuhan kamu boleh cuba dalam buku modul. Okay, untuk modul PDPR tu mungkin tak adalah sebab itu hanya topik yang lepas. Okay, itu saja kelas. Terima kasih.